Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Nama saya Afiq. Okey, kembali lagi bersama saya hari ini. Okey, hari ini kita akan buat apa? Hari ini kita akan belajar mengenai pemasangan perkakasan dan pemasangan sistem operasi komputer. Okey, apa kita akan buat hari ini? Okey, yang pertama antaranya kita akan belajar cara menyediakan perkakasan komputer dan seterusnya kita akan belajar cara untuk memasang sistem operasi komputer. Seterusnya, saya pergi kepada pengenalan diri saya. Nama saya Amirul Afiq bin Muhammad Hairi. Saya dari Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Multimedia semester 1 dan dalam subjek Organisasi dan Pembangunan Komputer ini, saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai perkara tadi. Okey, kita kembali kepada perkara tadi. Okey, apa yang kita akan buat hari ini? Okey, apa yang kita akan buat hari ini adalah saya akan menerangkan langkah-langkah keselamatan untuk pemasangan perkakasan komputer. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan memberitahu anda semua iaitu mengenai fungsi komponen di dalam perkakasan komputer. Seterusnya, saya juga akan mengajar cara-cara pemasangan perkakasan komputer. Dan seterusnya, saya juga akan mengajar anda semua mengenai pengenalan sistem operasi komputer iaitu Windows 10 dan saya juga akan mengajar anda semua cara untuk memasang sistem operasi komputer tersebut. Okey, kita pergi kepada yang pertama iaitu langkah keselamatan untuk pemasangan komputer. Okey, sebelum melakukan pemasangan komputer, kita hendaklah memastikan meja yang kita ingin lakukan itu bersih dan kosong dari barang-barang yang tidak berkaitan seperti makanan dan juga minuman. Kita juga harus memastikan lampu dipasang dan berada di dalam keadaan yang cerah supaya jelas untuk kita memasang komponen-komponen komputer tersebut. Dan kita juga harus menyediakan iaitu tool-tool yang kita perlukan, iaitu alat-alat yang kita perlukan untuk kita memasang perkakasan tersebut. Seterusnya, kita juga harus ada anti-static mat iaitu satu mat yang kita bagi mengelakkan komponen menjadi karat dan cepat rosak. Okey, jika semasa kita memasang perkakasan komputer, yang pertama kita haruslah cabut palang kuasa. Ini harus dicabut untuk mengelakkan arus elektrik ada semasa kita memasang komponen. Seterusnya, kita tidak boleh bergurau sesama rakan kita agar tidak berlaku perkara-perkara yang kita tidak inginkan. Okey, seterusnya kita harus sentiasa memastikan meja kita dalam keadaan yang kemas supaya kita ingin mengelakkan kita hilang komponen-komponen yang ada. Okey, apabila kita selesai pemasangan komputer, pemasangan perkakasan tersebut, kita haruslah memastikan lampu-lampu yang kita telah pasang tadi haruslah ditutup supaya kita dapat jimat elektrik juga. Dan kita juga harus memastikan tangan kita bersih selepas dan juga sebelum kita membuat pemasangan komputer ini. Okey, kita pergi kepada seterusnya iaitu fungsi-fungsi komponen di dalam perkakasan komputer. Okey, di sini saya senaraikan 7 komponen di dalam perkakasan komputer. Yang pertama, kita ada motherboard. Yang kedua kita ada processor. Yang ketiga kita ada CPU cooling. Yang keempat kita ada power supply. Yang kelima kita ada RAM. Yang keenam kita ada graphic card dan yang ketujuh kita ada storage. Okey, kita pergi kepada yang pertama iaitu motherboard. Motherboard ni ialah fungsi utama dia adalah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lain. Motherboard juga mengembangkan tugas untuk menghubungkan bahasa antara peringkat keras untuk menjadikan sebuah aktiviti kerja peringkat komputer. Sebagai contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat keras seperti processor, seperti RAM, hard disk, printer, power supply dan juga lain-lain. Okey, kita pergi kepada processor pula. Prosesor adalah sebuah IC yang mengawal keseluruhan jalan raya. Bukan jalan raya, saya minta maaf. Okey, jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer.
Seterusnya, fungsi prosesor dalam sebuah komputer adalah sangat penting. Ini kerana komponen kecil ini menentukan kecepatan performa dari sebuah komputer. Dari contohnya saya beri contoh prosesor adalah dari Intel, iaitu kita ada Intel i3, Intel i5, Intel i7 dan yang terbaru kita ada Intel i9. Prosesor juga diibaratkan sebagai sebuah otak dari komputer kerana setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor untuk diolah dan menghasilkan data-data yang diinginkan oleh user. Okey, seterusnya kita pergi kepada CPU cooling. Okey, apa fungsi CPU cooling ni? CPU cooling ini berfungsi sebagai pendingin kita punya PC. Ini kerana PC kita akan menghasilkan haba-haba apabila kita melakukan kerja-kerja di PC tersebut akan mengeluarkan haba-haba yang panas. Dan CPU cooling ini melakukan fungsinya sebagai penyejuk dan juga pendingin kepada PC kita atau komputer kita. Seterusnya kita ada power supply. Power supply ini memiliki fungsi yang digunakan untuk mengubah tegangan elektrik yang berasal dari AC iaitu alternating current menjadi tegangan DC, direct current. Hal ini kerana seluruh hardware komputer hanya boleh beroperasi dengan arus DC, iaitu yang saya bagi tahu tadi, direct current. Besarnya sesuatu elektrik yang dapat ditangani oleh power supply dapat ditentukan oleh dayanya serta dihitung dalam satuan watt yang kita boleh baca pada power supply yang kita boleh beli nanti. Seterusnya kita pergi kepada RAM dan juga graphic card. Okey, fungsi RAM. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara pada set komputer dijalankan dan dapat diakses secara random. Fungsinya adalah mempercepatkan pemprosesan data pada komputer. Semakin besar RAM yang kita miliki, semakin cepat komputer kita berfungsi. Seterusnya kita pergi kepada graphic card. Graphic card membolehkan kita menghasilkan grafik dan imej yang lebih cepat. Kad grafik juga mempunyai pemproses sendiri, GPU dan juga unit pemproses grafik. Graphic card juga menyambung ke motherboard dan monitor. Ini membolehkan kad menerima maklumat dari CPU iaitu unit pemprosesan pusat kita dan menghantar output ke monitor. Dan akhir sekali bagi komponen di dalam perkakasan kita adalah storage iaitu hard disk adalah komponen peringkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Dalam ini kita terbahagi kepada dua. Untuk storage kita ada SSD dan juga kita ada HDD. Untuk kelajuan yang lebih laju, saya mengesyorkan anda semua untuk pergi kepada SSD. Okey, seterusnya kita akan belajar cara-cara pemasangan perkakasan komputer. Kita akan gunakan aplikasi PC Building Simulator untuk kita memasang perkakasan komputer kita. Pertama sekali kita kena buka semua panel-panel dia. Okey, kita hanya perlu buka skru dia. Okey, kat dalam ni dia simulator, boleh dikatakan hampir sama dengan yang sebenar, cuma kita tak dapat sentuh dia dengan betul-betul. Okey. Okey, kita kena pastikan kita buka semua tempat. Kena buka semua bahagian-bahagian yang perlu. Okey, sini kita ada satu bahagian. Okey, kat sini ada 4 skru kita buka 4 skru tersebut. Okey. Okey, sekarang kita dah berjaya. Okey, berdasarkan yang saya terang tadi. Okey, yang pertama kita masuk motherboard dulu. Okey, motherboard kita masuk motherboard yang ini. Okey. Kita install motherboard kat sini. Okey, sebelum kita nak masuk motherboard, kita kena buka skru dulu. Okey, kita buka skru. Okey, kat sini ada banyak juga skru ni. Okey, kita buka skru semua. Okey. Kita buka skru. Okey semua. Okey, lepas kita buka skru, motherboard kita juga akan diletakkan dalam ni dan kita boleh skru balik motherboard kita kat dalam ni. Okay, kita skru balik motherboard kita. Okey, kita kena pastikan semua kita kena skru supaya kita punya
tak mengganggu dalam proses kita nak run nanti. Okey. Okey, kita dah screw semua. Okey, sekarang yang seterusnya kita tambah processor. Okey, processor kita ambil yang ni lah. AMD Ryzen 5. Okey, kita ambil yang ni. Okey, sebelum nak letak maksudnya dia ada lock satu kat situ. So kita kena buka lock tu dulu. Dan baru kita boleh letak kita punya dalam tu. Dan jangan lupa kita kena lock balik dia. Okey, lock balik. Okey, kita dah berjaya lock. Sekarang kita dah masukkan kita punya processor. Okey, sekarang kita masukkan kita punya okey, kita nak masuk apa ya? Okey, kita masuk power supply dulu lah. Okey, kita masuk power supply. Power supply, ingat power supply kat bawah ni, kita masukkan kat bawah ni. Okey, power supply kita dah masuk. Sekarang kita masukkan cooling. Okey, kita masukkan cooling kita. Okey, kita masuk CPU cooling kita. Okey, kita ambil yang ini lah. Okey, kita letak dekat sini. Okey, bentuk dia dah macam tu. Okey, kita hanya letak. Okey, cantik. Okey, sekarang kita dah letak processor, kita dah letak motherboard, kita dah letak CPU cooling, kita dah letak power supply. Okey, sekarang kita letak apa lagi? Kita letak RAM. Jom kita letak RAM. Okey, sekarang kita letak RAM. Okey, saya pilih RAM yang inilah. Okey. Okey, kalau RAM, okey, kita kena tengok kat sini. Kita kena buka lock dia dulu. Open memory clip. Open memory clip. Okey, kita boleh letak. Okey. Dan kita masukkan 2 RAM kat dalam ni. Supaya kita punya PC lagi laju lah. Okey, saya buka lock ni kejap. Okey, sekarang kita boleh letak. Okey, lagi satu. Okey, sekarang kita dah masuk 2 RAM kita. Sekarang apa lagi kita belum masuk? Sekarang kita masuk kita punya apa lagi yang kita belum masuk? Okey, kita masuk graphic card lah. Kita masuk graphic card, kita ambil yang ini. Kita masuk graphic card yang ni. Graphic card kita, okey, kita masuk sini. Okey, jangan lupa screw Okey, bahagian-bahagian yang perlu screw kita kena screw. Okey, graphic card kita dah pasang. Sekarang kita pasang apa lagi ya? Kita pasang power supply kita dah pasang. Sekarang kita pasang. Okey, kita pasang storage. Okey, storage kita ambil yang inilah. Okey, storage, ingat dia storage mesti ada kat belakang ni. Okey, storage kita masuk dekat sini. Okey, storage kita dah masuk. Lepas kita masuk storage, kita kena masuk apa lagi? Sekejap kita check ya. Apa lagi kita belum masuk? Apa lagi kita belum masuk? Sekejap saya fikir. Okey, kita macam dah masuk segala-galanya dalam ni. Yang kita perlukan, graphic card kita dah masuk, memory, motherboard kita dah masuk, CPU cooling dah masuk. Okey, sekarang kita kena pasang kabel. Okey, sebelum kita pasang kabel, ingat dekat power supply kita kena pasang dulu case depan dia supaya dia boleh pasang kabel tersebut. So kita kena screw dulu kat sini. Okey, kat sini dia ada banyak screw ni. Okey, kita screw dulu sini. Kita screw sini. Kita screw sini. Screw sini. Screw sini. Screw sini. Dan juga kita screw kat sini. Okey, kita dah screw dekat situ. Sekarang kita tengok lagi bahagian mana yang kita boleh pasang. Okey, kita jangan lupa kita kena pasang yang ini belah dalam dia. Okey. Kita dah pasang yang itu. Seterusnya kita pasang inilah PCI lock supaya komputer kita, PC kita akan tampak lebih kemas jika kita tutup lubang-lubang yang kita tidak gunakan. Okey, sekarang kita pasang kabel. Okey, kalau kabel tengok sekarang kalau dalam ini dia menolong kita kabel apa yang nak dipasang ke mana. Okey, sekarang kita tengok. Okey, kabel ni kita ni and dia kena pasang ke sini. Ke bawah ini adalah kepada power supply. Okey, dia sambung ke sini. Ini akan sambung ke power supply juga. Ini akan sambung kepada power supply. Ini juga kepada power supply. Okey, ini kepada sini. Ini kepada sini. Dia agak mudah untuk sesiapa yang beginner dalam menggunakan PC. So macam saya first time guna PC. Okey, saya mengajar anda semua untuk cara yang lebih mudah untuk anda semua
menggunakan dan memasang PC di masa akan datang. Okey, macam tu. Okey, yang ni kita ada lagi satu yang kita kena masukkan. Okey, kita tekan kod di sini. Okey. Sekarang kita dah pasang semua kabel kita. Sekarang kita pasang back panel kita. Okey, side panel kita pasang kat belakang. Okey, jangan lupa skru Okey, kita dah skru. Okey, belah depan ni kita kena pasang filter. Dust filter iaitu daripada habuk. Okey, kita pasang semua panel-panel dia. Okey, dan sekarang kita pasang yang ini. Dan jangan lupa skru lagi sekali. Okey, sekarang kalau kita tengok PC kita dah complete dengan semua barang-barang. Dan dia tulis di situ kita nampak ada PC status no OS install. Okey, sekarang kita kena tengok kat dalam ni. Okey, tool and software. Okey, kat sini dia tulis USB drive for OS and program installation. Kita pasang di sini. Okey, sekarang kita cuba on PC kita. Okey. Kita tengok di sini. Okey. Nampaknya kita macam berjaya ya untuk memasang ini. Okey. Saya harap anda semua dapat menggunakan aplikasi ini juga untuk permulaan sebelum kita menggunakan perkakasan yang sebenar. Okey, untuk pengenalan Windows 10. Windows 10 adalah sebuah sistem operasi komputer yang telah dibina oleh syarikat Microsoft. Untuk Windows 10 pertama kali diperkenalkan kepada orang ramai pada tahun 2014 iaitu pada 30 September 2014 dan ia dirilis kepada orang ramai pada 29 Julai 2015. Okey, pertama sekali apabila Windows 10 diperkenalkan di Build Conference, Windows 10 ni bertujuan untuk mengatasi segala masalah dan kekurangan yang telah muncul di Windows 8. Antara yang diperkenalkan di Windows 10 adalah menambah baik mekanik tambahan yang direka untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk peranti bukan skrin sentuh seperti kita ada PC, kita ada laptop, dan ia termasuk kebangkitan semula menu yang mula dilihat di Windows 7 sebelum ini. Sistem desktop maya dan kemampuan untuk melakukan dan menjalankan aplikasi Windows Store di desktop dan bukannya di full screen atau mode screen penuh. Okey, kita pergi kepada cara installation Windows 10. Okey, pertama sekali untuk install Windows 10 kita perlu laptop atau kita ada PC untuk kita install dan kita perlukan satu pendrive. Minimum kita kena ada 8 GB dalam pendrive tersebut. Okey, seterusnya kita akan pergi ke Google. Kita boleh cari kat Google untuk download Windows 10. Kita Google Windows 10 and kita buka website Microsoft. And kita hanya tekan download tool now and kat bawah kita akan nampak ada perkara yang akan di-download. Okey, seterusnya kita akan buka file tersebut and kita akan keluar satu notification macam ni and kita just accept. Ini kita pilih Create Installation Media sebab kita dah masuk pendrive tadi. Okey, kita just tekan next. Okey, yang ini kita just tekan next sebab kita dah tengok semua yang kita pilih dah ada. Language kita pilih English. Okey, seterusnya kat sini kita kena pastikan kita pilih USB flash drive. Okey, selepas kita pilih USB flash drive ni kita kena masukkan kita punya USB flash drive tadi masuk and kita boleh pilih dekat dalam ni. Bila kita dah masuk nanti, kita boleh pilih. Dan seterusnya kita akan tunggu sekejap sementara dia ingin progress. So, okey, saya fast forward di sini. Okey, seterusnya sekarang kita dah ada pendrive yang ada Windows dalam tu. Okey, pertama sekali kita kena masukkan USB yang kita telah ada Windows tadi ke dalam PC baru kita dan baru kita on PC tersebut. Okay, apabila kita baru-baru on PC kita, kita akan keluar satu paparan macam ni. And just kita pilih bahasa and just kita boleh tekan install now. Okey, ini kita tunggu. Okey, dekat sini kita masukkan kita punya product key. Kalau kita tak ada, kita tulis. Kita hanya klik pada I don't have product key. Kat sini kita boleh pilih kita nak yang mana. So saya akan ambil yang kalau yang Pro kena bayar nanti. Sebab kita akan beli dekat dia punya website Microsoft. Okey, kita pilih Windows 10 Pro dulu.
Okey, kat sini kita just accept the syarat-syarat. Okay, seterusnya kat sini kita boleh pilih, kita just install Windows only, okey. Okey, kat sini kita ada size, total size dia 465 GB. Okey, just kita tekan next lepas ni. Okey, kat sini kita just tunggu dia install. And selesai dia install, okay, kita just pilih UK and just kita tulis nama and kita akan settle. Itu saja untuk installation Windows. And kita akan tengok dekat situ kita punya Windows sudah deactivate. Okey, itu saja. Okey, tamatlah video kali ini. Saya harap anda semua dapat menerima manfaat dan menerima faedah daripada video ini. Saya juga harap anda semua dapat gunakan video ini bila anda ingin membina PC anda sendiri nanti. Okey, terima kasih dari saya. Assalamualaikum dan bye-bye.